Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita untuk mustalahul hadis pada sesi yang ketiga. InsyaAllah untuk sesi yang keempat, yang mana pada malam ni kita akan menyambung al-mabhathus tsani taqsimul khabar bi'tibaril qabul awil rad ila maqbul wa ghairu maqbul, yakni mardud. Jadi qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lepas kita telah menyentuh perbahasan berkenaan dengan bi'tibari turqah, yakni daripada sudut bilangan perawi ataupun ahadithu min haisu ta'addud rawi, yakni berkenaan dengan hadis-hadis daripada sudut bilangan perawi, yang mana dibahagi kepada hadis mutawatir dan juga syarat-syaratnya, dan juga berkenaan dengan mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. Kemudian kita telah menyentuh berkenaan dengan hadis khabar ahad. Apabila menyentuh berkenaan dengan ahad, ianya berkenaan dengan hadis yang perawinya itu ada beberapa kategori, baik sama ada ianya seorang ataupun lebih daripada dua orang ataupun kurang daripada dua orang. Maka ia terbahagi kepada tiga: masyhur, aziz dan gharib. Gharib pula terbahagi kepada dua: gharib mutlak dan gharib nisbi, dan ada syarah pada setiap keduanya. Jadi itu boleh dilihat dalam rakaman dalam pertemuan yang lepas, dan berkenaan dengan hukum yang telah kita sentuh juga pada pertemuan yang lepas, ada yang disebut dengan makbul dan ada yang disebut dengan ghairul makbul ataupun disebut dengan mardud. Jadi pada malam ni kita akan sentuh berkenaan dengan perkara tersebut, yakni berkenaan dengan makbul dan mardud. Jadi saya akan kita katakan bentangkan ataupun syarahkan berlandaskan kepada kedudukan pendidikan kita sekarang. Maknanya tidaklah begitu mendalam. Cuma kalau saya terdalam, anggap itu sebagai kita katakan sebagai maklumat zaidah, maklumat tambahan. Tamam? Baik. Jadi dia ada makbul dan ada mardud. Jadi saya akan bincangkan mendalam tentang makbul, sebab mardud kita sentuh dalam hadis dhaif. Bila sebut mardud, itu dalam kategori hadis dhaif. Bila sebut makbul, ini yang kita akan sentuh. Jadi makbul itu juga terbahagi kepada dua sebenarnya, tapi tidak dinyatakan di dalam kitab. Tapi saya hanya nyatakan sahaja yang diambil daripada kitab Taisir Mustalahul Hadis, dan juga dalam kitab Syarah Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Dr. Luqmanul Hakim Al-Indonesi Al-Azhari hafizahullahu ta'ala matahum bisihatin wa'afiyah wara'ah. Yang mana makbul itu terbahagi kepada dua. Yang pertama ma'mul bih, dan yang kedua disebut dengan ghair ma'mul bih. Ma'mul bih dengan makna yang boleh diamalkan. Ghair ma'mul bih yang mana yang tidak boleh diamalkan. Walaupun hadisnya diterima, tapi daripada sudut mengamalkannya itu, dia ada perbahasannya itu, tapi tidak dinyatakan dalam kitab, sekadar maklumat tambahan. Tamam? Jadi kita dah masuk dalam kitab. Yang qasimul khabar bi'tibaril qabul wal rad ila qismain, maqbul wa ghairul maqbul.
aqsamul hadisul maqbul. Bahagian hadis maqbul, yakni bahagian hadis yang diterima. Yang qasimul hadisul maqbul ila sahih li dzatih, was sahih li ghairih, wal hasan li dzatih, wal hasan li ghairih. Jadi dalam perbahasan kali ini kita akan sentuh sahih dan hasan. Tapi bukan sekadar sahih hasan. Dia ada lagi yang disebut sebagai dalam istilah sahih li dzatih, sahih li ghairih, hasan li dzatih, hasan li ghairih. Dan setiap daripada yang kita maklumkan tadi itu ada penerangan secara tafsilnya. Baik, kita masuk yang pertama, al-hadisus sahih li dzatih. Huwa mattasala sanadihi binaqli adlin tamul dhabti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudzuth wala illatun qadihah. Yaitu yang dimaksudkannya adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan dinakalkan, yakni diriwayatkan oleh perawi yang bersifat dengan adil, tamul dhabti, hafalannya yang mantap, yakni hafalan yang sempurna, an mithlihi ila muntahahu, dari perawi yang seumpama sifatnya, bermakna beliau ambil daripada gurunya, ataupun dalam istilah mustalahul hadis menyebut marwi anhu, yakni ambil daripada orang yang meriwayatkan hadis. Beliau ambil daripada orang yang juga hebat daripada sudut ingatannya, ila muntahahu, yang dia ambil daripada awal sehingga akhir, min ghairi syudzus, yakni dalam hal keadaan tidak ada syadz, wala illatun qadihah, dan tidak ada kecacatan. Jadi illah itu pun disebut sebagai kecacatan, dan ada perbezaan di antara syadz dan juga illah. Itu kita akan sambung dekat idahul ta'rif. Tamam? Baik, terus masuk pada idahul ta'rif. Ittasalus sanad. Apa yang dimaksud dengan ittasalus sanadihi? Maknanya an kullu rawin min riwayatihi qad akhadha al-hadis mubasharatan an syaikhihi min awal sanadi ila akhirih. Yaitu setiap perawi daripada perawi-perawinya telah mengambil hadis secara langsung, mubasyaratan, dari syekhnya dari permulaan sanad sehingga akhirnya. Bermakna seseorang yang nak meriwayatkan hadis tidak boleh sekadar dia ambil, sekadar dengar tanpa dia mengetahui apakah seseorang itu layak ataupun tidak. Itu maksudnya secara yang kita maklum. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan seseorang yang mengambil itu, bagaimana kategorinya. Seumpama kalau dalam hadis kita baca qala haddatsana. Bila disebutkan haddatsana, itu sebenarnya membawa maksud seseorang yang meriwayatkan hadis mendengar daripada seorang guru secara face to face, tapi dalam keadaan ramai lagi orang lain yang join. Itu maksud haddatsana. Namun kalau perawi hadis menggunakan istilah haddatsani, itu membawa maksud seseorang itu sedang face to face dengan guru tersebut, al-marwi anhu, namun hanya mereka sahaja, maknanya berdua sahaja. Berdua sahaja. Haddatsana tadi beliau face to face, namun ramai secara simak mendengar. Satu lagi haddatsani, beliau dengar dalam keadaan beliau sahaja ada dengan gurunya. Satu lagi, sebenarnya banyak lagi, tapi saya hanya nyatakan beberapa sahaja sekadar kita punya kefahaman. Seumpama sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yakni saya mendengar. Bila sebut sami'tu bermakna perawi itu mendengar hadis tersebut daripada perawi, maknanya daripada gurunya, dalam hal keadaan beliau tidak melihat wajah gurunya. Itu maksudnya sami'tu, saya mendengar. Jadi bila kita nampak istilah haddatsana, kita dapat melihat istilah haddatsani, sami'tu, akhbirni, nawalna dan sebagainya, maka disitulah menunjukkan bahawa sambungan sanad itu ada. Sambungan sanad itu ada sebenarnya. Baik, bagaimana pula keadaan kalau seseorang itu ragu-ragu
dengan perawi tersebut. Bermakna tidak ada pemakluman berkenaan dengan perkara tersebut. Ya. Jadi dia ada lagi satu kaedah yang disebut dengan, dia ada beberapa kaedah, namun saya sebutkan satu kaedah ini dengan yang disebut sebagai ayyumkinu liqa'il rawi bil marwi anhu. Kemungkinan pertemuan di antara perawi dengan gurunya. Ya, kemungkinan bertemu. Jadi ada terdapat khilaf ulama, yakni Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhu bersama jumhur. Imam Bukhari berpendapat tidak boleh. Ya, tidak boleh kemungkinan, dia mesti sabit, subut. Maknanya subutul liqa'il rawi bil marwi anhu. Mestilah pertemuan itu dengan pertemuan yang betul-betul bertemu, bukan main-main. Maksud bukan main-main itu bukan sekadar kata. Memang pertemuan itu dengan pertemuan yang jelas mereka bertemu. Nah, akan tetapi pendapat Imam Muslim dan juga jumhur ulama hadis, mereka berpendapat sah, boleh sebenarnya. Jadi panjang sebenarnya berkenaan dengan ittasalu sanadihi. Namun secara ringkasnya itu yang boleh saya gambarkan, bahawa pertemuan di antara murid dan guru itu sangat penting, yakni daripada seorang perawi dengan mendengar daripada orang yang meriwayatkan hadis kepadanya itu sangat dititik beratkan dalam perbahasan sahih ini. Kerana kalau mereka tidak mendengar, maka hadis itu tak akan jadi sahih, dia akan terus jadi dhaif. Terus jadi martabatnya dhaif kerana di mana sandarannya, dengan siapa dia mendengar, dan sebagainya. Dan ada lagi kaedah-kaedah yang lain. Tamam? Itu dia. Ittasala sanadihi. Yang kedua, binaqli adlin, yakni dinakalkan oleh seorang perawi yang adil. Adil di sini bukanlah dengan makna adil melawan lawannya kezalim. Keadilan lawannya kezaliman. Maknanya bukan di situ. Kerana Dr. Luqman, Syekh Dr. Luqman, Luqmanul Hakim Al-Indonesia Al-Azhari, pengarang kepada syarah Manzumah Al-Baiquniyah, beliau menyebutkan keadilan di sini dengan makna yang luas. Dengan makna yang luas. Baik. Apa yang dimaksudkan itu adalah al-muradu bi'adalatir rawah. Yakni dengan makna setiap perawi daripada perawi-perawinya mempunyai kita sebut sebagai adil. Adil iaitu dengan makna malakatu, Allah SWT Muhammad, malakatu tahmilu ala malakatu tahmilu ala mulazimati taqwa wal muru'ah. Ya, malakatu tahmilu ala mulazimati taqwa wal muru'ah. Itu maksud adalah merujuk kepada Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau yang menyebutkan tentang kenyataan yang saya nyatakan tadi, Imam Ibnu Hajar, yang mana membawa maksud malakatu. Malakatu ini dengan makna karakter, akhlak perawi tersebut. Yang nak dikatakan adil tadi itu, karakternya macam mana itu, malakatu itu. Jadi malakatu ini boleh disebut juga sebagai satu yang kita namakan dengan istilah lain sebagai akhlak. Ini sebagai akhlak. Namun bukanlah dengan makna seseorang itu baru nak berakhlak. Bukan dengan makna sedemikian. Bukan dengan makna sedemikian. Namun yang dimaksudkan malakatun itu adalah orang yang benar-benar telah berakhlak. Itu maksudnya. Dalam perbahasan akhlak, seseorang itu akan melalui 3 perkara. Yang pertama, perbuatan akhlak tersebut. Yang kedua disebut dengan kelaziman melazimi akhlak. Yang ketiga, barulah kita sebut dia sebagai malakatun. Ya, ada 3 peringkat. Yang pertama, fa'il, yakni perbuatan, fa'lul lazim, yakni kita sebut sebagai fa'il ataupun bukan nahu ya, yakni maksudnya kelaziman dalam melakukan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, malakatun. Jadi malakatun ini maksudnya dah sampai kepada peringkat dia dah memang serasi dengan akhlak tersebut. Bukan lagi satu latihan, bukan lagi satu proses untuk dia memperbaiki diri, tidak. Dah memang
perkara tersebut rasikh dengan dirinya, tergarap di dalam jiwanya. Maksudnya, kalau berada di hadapan orang ramai pun, memang sifatnya dah begitu. Contoh, dia seorang yang suka senyum. Maka dia akan senyum dengan sesiapa, walaupun bertemu dengan musuhnya. Seumpama lain, misalan, kalau di dalam keadaan berseorangan pun, dia tetap akan menjaga dirinya daripada melakukan maksiat. Itu maksudnya malakatun. Barulah seseorang itu boleh dikatakan malakatun. Selagi tidak, maka dia tidak akan sampai kepada peringkat tersebut. Maka apakah dia adalah? Jawapannya tidak. Tu. Jadi memang kita nampaklah di sini ketegasan di dalam meriwayatkan hadis. Ketegasan kerana ini adalah sumber yang kedua selepas Al-Quran. Jadi memang ketegasannya itu sangat syadid lah yang kita dapat lihat. Tamam? Itu yang dimaksud dengan malakatun. Jadi malakatun tahmilu ala mulazimati taqwa, yakni karakter yang mendorong kepada melazimi takwa. Melazimi takwa. Baik, takwa di sini dengan makna seseorang itu yajtanibul kabair. Dia menjauhi dosa-dosa yang besar seperti syirik, seperti fasik dan bid'ah. Itu yang dimaksudkan dengan takwa, yakni perawi tersebut menghindarikan dirinya daripada sesuatu perkara yang bid'ah, fasik dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selepas itu alamu lazimati taqwa wal muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah ni disebutkan sebagai, kita maklum, maruah lah. Namun makna yang lebih terperinci ataupun penjelasan kepada muru'ah itu adalah beliau menjaga kita katakan sebagai perilakunya, menjaga attitude-nya dalam keadaan bersama orang lain, yakni sosial, berkenaan dengan sosial. Bermakna, contoh dalam zaman dahulu, perawi hadis, apabila kalau dia makan di kedai makan, yakni di kedai makanlah pasar, ataupun dimakan dalam keadaan berdiri, maka pada ketika itu, perawi tersebut akan dianggap sebagai orang yang pengotor, ataupun kita akan kata dia ni tidak boleh dipercayai. Itu bahasa mudah. Tidak boleh dipercayai. Ataupun dalam bahasa kitab disebut sebagai ta'atil mar'u ma yustahsanu wa tujannubuh ma yustarzal. Yakni disebut sebagai kita buat apa yang baik pada anggapan orang sekeliling, yakni mengikut kepada mauqi' waqi'iyah, yakni persekitaran realiti kita, baik dari sudut amkan wal azminah, maknanya daripada sudut tempat dan zaman, dan kita menjauhi apa yang dianggap buruk oleh orang yang berada di sekitar, maknanya sosial. Sosial. Jadi makan di pasar itu tidak baik pada zaman dahulu adatnya. Namun zaman sekarang perkara tersebut bukan lagi. Seumpama bermain bola. Ada ulama, saya tak ingat nama ni, minta maaf, yang menulis kitab, dan di dalam kitab tersebut beliau nyatakan tentang untuk mengarahkan anak-anak muridnya jangan bermain bola. Ada kitab tersebut, jangan bermain bola, kerana bermain bola ini menggalakkan kepada adawah, yakni pergaduhan, kepada dendam, mengalakkan kepada kezaliman dan sebagainya. Maka tok guru itu, ulama tersebut melarang anak-anak muridnya bermain bola. Maka itu adat tempat tersebut. Adat tempat tersebut. Jadi yang dimaknakan orang yang adil, orang yang adalah ini, beliau mesti yang pertama kita sebutkan tadi mulazimatut taqwa, dan yang kedua hendaklah orang tersebut dia menjaga, yakni muruah itu, menjaga maruahnya daripada sudut hubungan sosialnya dengan keadaan persekitaran, yakni dari sudut adat setempat. Tamam? Harap boleh difahami lah. Boleh difahami. Baik, itu yang dimaksudkan dengan adalah anna kulla rawin min riwatihi, yaitu min riwatihi qad ittasafa bi kaunihi muslim balighan aqilan ghairu fasik, yaitu hendaklah
setiap perawi daripada perawi-perawinya mempunyai sifat iaitu dia adalah seorang muslim. Kerana kalau dia bukan seorang muslim, sudah pasti ghairu muslim yahtammu fi bidinihi, iaitu orang yang bukan Islam sudah pasti dia tidak akan mengambil berat dengan agama kita. Bahkan berkemungkinan beliau akan memperandakan agama kita seperti keadaan yang berlaku sekarang. Kita lihat bagaimana fenomena menghina agama Islam, menghina Nabi SAW, dan benda ni saya tak boleh nak cerita, jadi panas ya, macam kerajaan tak ada, macam orang-orang atasan tak ada. Mudah-mudahan kita mampu hanya berdoa, dan kita harap ni semua celaka manusia-manusia yang tak erti bahasa, beradab dengan agama kita ni. Ya, wallahu alam. Tamam. Cukup dah kata, saya tak nak panjangkan. Jadi mestilah orang itu muslim. Yang kedua, balighan. Mesti orang yang orang yang baligh, yakni orang yang cukup umur, yakni orang yang dah melepasi apa yang sepatutnya nak menjadikan dia itu adalah seorang yang baligh. Baligh ini adalah orang yang ditaklifkan dengan hukum, ataupun disebut sebagai manatu tahammulul mas'uliyah, ya. Manatu tahammulul mas'uliyah, orang yang telah dibebani dengan tanggungjawab. Dan kemudian watarkul mahzurat, ya, watarkul mahzurat, yakni dia perlu meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, dan waltizamul wajibat, dan dibebani dengan kewajipan-kewajipan. Jadi seseorang yang nak dikatakan baligh mesti cukup 3 perkara seperti yang disebutkan di dalam kitab Safinatu An-Najah, juga disebutkan di dalam kitab Syarah yang dikarang oleh Al-Fadhil Tuan Guru Muhadir bin Haji Jul, ya, Tuan Guru Muhadir bin Haji Jul As-Senari hafizahullah taala, dalam kitabnya Misbahud Duja, iaitu mestilah orang tersebut cukup 3. Yang pertama, dia berakal, dia Islam, dan dia adalah orang yang berakal. Beliau orang yang Islam, ya, Islam, berakal. Maaf, saya tak ingat lagi satu. Dia mesti ada cukup 3 tu. Islam, berakal. Maaf, satu lagi saya terlupa. Ya, tu. Bila cukup 3 tu, barulah dia dikategorikan sebagai orang yang ditaklif, ya, ditaklifkan ataupun diberati dengan hukum. Diberati dengan hukum. Tamam? Yang ketiga, aqilan, yakni mestilah orang yang berakal. Sebab akal adalah tempat husulul sidqi wa dhabtul kalam. Husulul sidqi wa dhabtul kalam, yakni tempat seseorang itu untuk menunjukkan kejujuran, ya, menunjukkan kejujuran, dan juga sebagai tempat untuk menuturkan kata-kata. Sebab orang gila, tutur katanya tidak akan betul, ya, penyusunannya tidak betul, maudhu' dan mahmulnya akan berterabur dan sebagainya. Begitu juga dengan keadaan budak-budak. Kerana kalau budak-budak yang belum mumayyiz, mereka akan berkata dengan sedap apa yang mereka nak kata. Sudah pasti mereka akan kata ni macam ni dan sebagainya, dan benda itu tidak boleh diyakini kerana mereka akan bercakap sesuka hati mereka, kerana mereka tidak dapat membezakan lagi di antara yang betul dan benar. Itu orang yang disebut sebagai tadi kanak-kanak ataupun orang gila. Tamam? Yang kanak-kanak tadi itu masuk dekat perbahasan balighan tadi. Ghairu fasik, dan bukan orang yang fasik, iaitu ghairu murtakibu likabirah, iaitu orang yang tidak melakukan dosa besar. Dosa besar di sini dengan makna yang dinyatakan di dalam hudud. Itu yang dimaksudkan berkenaan dengan dosa besar. Wala misru ala saghiratin minadh-dhunubi wal ma'asi, dan tidak berterusan melakukan dosa dan maksiat kecil. Jadi bagaimana kita nak tahu tentang benda ni? Memang kita kena rujuk balik kepada dalam sejarah bagaimana keadaan perawi tersebut. Itu kita sambung dekat halaman yang seterusnya nanti insya-Allah. Kemudian wa yakunu saliman min ma yakhilu bil muru'ah kal akli fi suq wa mithlu dhalika mimma yadhummu
Arfan. Iaitu um, tidak ada perkara yang mencacatkan maruah. Seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu seperti makan di pasar. Ya, makan di pasar. Di zaman kita ini benda itu dah boleh. Dah menjadi satu ghalib, satu kelaziman yang tidak lagi menjadi suatu masalah. Ya, tidak lagi menjadi suatu masalah. Tamam? Kemudian, dan perkara seumpamanya yang dicela pada kebiasaannya. Berlaku di suatu tempat, seperti mana yang dikisahkan oleh Al-Fadilatul Syekh Dr. Luqman Nul Hakim Al-Indonesia Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala di Lombok, di Lombok, Indonesia. Beliau menceritakan keadaan bahawa kalau seseorang itu menunjukkan arah menggunakan tangan kiri, insya-Allah akan dilempang. Insya-Allah akan dilempang kerana pada ketika itu adatnya itu berbeza. Ya, adatnya berbeza. Kalau pergi ke tempat lain, ada yang sampai tunjuk kaki pun boleh. Maksudnya pakai kaki pun dah boleh dah untuk tunjuk arah. Ya, kerana tidak jadi masalah. Kerana mengikut adat setempat. Ada di macam di Malaysia, kalau kita nak tunjuk, sebaiknya nampak ke tangan saya ni. Guna tangan ni, gunakan ibu jari ni. Dan ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Abu Isa Muhammad bin Saur At-Tirmizi, Rasulullah SAW menunjuk dengan kelima-lima jarinya. Kalau diikut kepada ulama-ulama kita di zaman kini, yang ini di antaranya Tuan Guru Khalidi bin Syakli Banjari, beliau menyebutkan kalau nak tunjuk guna gini, kerana syahadah. Jadi kita tunjukkan arah itu dengan gaya yang macam ini. Jadi dia mengikut kepada adat setempat. Jadi macam mana kita nak tahu adat setempat? Memang kena banyak mengembara, atau dalam istilah Inggeris itu Allah, apa nama itu? Travel. Travel. Memang kena tahulah, ataupun kita membaca sejarah tempat tersebut, apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka dan sebagainya. Ya. Baik, 945 dah. Tidak, saya nak cerita panjang sikit sebab kalau kita lihat sastra orang Melayu dan sastra orang Arab berbeza. Okay? Seperti tahun lepas yang saya diamanahkan untuk kerja khusus, adab nusus, saya kena buat berkenaan dengan novel. Perbezaan novel orang Melayu dengan novel orang Arab dari sudut sastra dan dari sudut agama. Bagaimana keadaannya tu. Tapi tak apa, kita ada masa kita cerita akan datang, insya-Allah. Baik. Seterusnya, masih lagi dalam menerangkan apa itu penerangan mendalam secara tafsil berkenaan hadis sahih lidzati, iaitu tamul dhabti. Tamul dhabti. Iaitu kaunuhu fil murattibati la'ulya min al-dhabti fayahfuzu hifzan tamman lamma yarwiyahu inda riwayatuhu lahu. Iaitu seseorang perawi itu berada di peringkat paling tinggi hafalannya. Hafalannya di peringkat paling tinggi. Dia akan menghafal, fayahfuzu hifzan, dia akan menghafal secara sempurna, lamma yarwiyahu, tatkala apa yang dihafalnya itu dia akan menyampaikan hadis tersebut, riwayatahu lahu. Maknanya beliau bukan sekadar menghafal hadis secara sempurna, bahkan penerangannya, maknanya membacakan semula hadis tersebut kepada gurunya untuk diriwayatkan ataupun kepada yang mendengar seterusnya itu hendaklah secara sempurna. Secara sempurna seperti yang disebutkan di dalam syarat-syaratnya. Tidak boleh kalau kita baca hadis, seumpama kita riwayatkan hadis khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Contoh misalan matan hadis, lancar. Dia pun dapat hafal perawi tersebut dan dia dapat bacakan semula. Dan bila ini dalam kaedah, kalau dia minta kawannya untuk tasmi', beliau dapat baca dengan lancar. Dan kalau beliau bertemu dengan gurunya dan beliau baca juga dengan lancar, barulah disebut dengan tamul dhabti. Tamul dhabti. Jadi contohlah kalau misalan kalian menghafal, contoh menghafal ulum Quran, menghafal tajwid. Dah habis hafal tu minta kawan tasmi'. Masya Allah, tabarakallah, laju. Tapi bila tang depan guru, tak. Haddu ilmi tajwidi lughatan
Maka itu tidak dipanggil tamul dhabti. Ya, maksudnya hafalannya itu masih lagi tidak cantik. Tak cantik. Walaupun menulisnya bagus. Walaupun dia boleh menulis dengan baik. Tapi kalau tang bercakap tak boleh. Masih juga tidak disebut dengan tamul dhabti. Tamam? Baik, kita buka halaman yang ke seterusnya, halaman 11. Wal dhabtu qisman. Dan berkenaan dengan dhab itu kalau Dr. Luqman sebut dhabat, beliau sebut dhabat. Kalau dhabat, saya tak biasa sebut dhabtu je lah. Jadi dia ada terbahagi kepada dua. Baik. Ada peringkat ni sebenarnya. Yang pertama dhabtu sadri, iaitu wa huwa an yahfazu ar-rawi ma sima'ahu min syuyukhihi bihaitu yatamakkinu gurunya mana dia dapat mendatangkan boleh dimahu, dan jika ada kesilapan min istihdarihi mata sya'a wala yadurruhu al-khata'ul nadir, iaitu perawi itu dapat menghafal apa yang didengarnya dari para gurunya, maknanya dia dapat dengar daripada para gurunya, maknanya face to face, dan yang kita sebutkan yang mana dia dapat mendatangkan pula, iaitu bihaitsu yatamakkinu min istihdari ma tasya'a, dan beliau dapat mendatangkannya apabila dia mahu. Maksudnya orang tanya soalan, ni bagi gambaran, orang tanya soalan, ya Syekh, bagaimana hadis ini sanadnya, matannya, terus kita boleh jawab dan sebagainya. Tertanya pula ni dia boleh jawab dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan seseorang itu penghafalannya mantap. Seperti saya sebutkan tadi. Dan jika ada kesilapan yang jarang berlaku, nadir. Nadir ni maksudnya jarang-jarang. Jarang-jarang ataupun sedikit-sedikit sahaja, itu tidaklah memudaratkan perawi tersebut. Bermakna kalau membacakan hadis seumpama lan yudkhila ahadan amaluhul jannata, macam tu. Jadi walaupun ada kesakutan yang kita katakan sebagai gagap yang sedikit, jadi itu nadir, sedikit sahaja, maka tidak mengapa, dan ia tidaklah sampai kepada peringkat menyebabkan perawi tersebut menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Tidaklah sampai ke peringkat menjadi dhaif, walaupun sedikit sahaja yang kegagapannya itu, sedikit saja. Tamam. Baik, kalau seseorang itu hafalannya lemah, maknanya perawi tadi itu dengar daripada gurunya dan beliau tidak boleh menghafal secara langsung, ataupun kita sebut sebagai dhabtun khafif, hafalannya itu hafalan yang kurang baik, tidak seperti dhabtut tam, maka satu lagi perkara yang dia perlu buat, maknanya dia mendengar hadis tersebut dan dia tidak mampu nak hafal kerana kekurangan daripada sudut hafalan, maka dia patut buat lagi satu, bukan patut, memang kena buat, yang diletakkan oleh ulama hadis, iaitu dhabtun kitab. Dhabtun kitab. Jadi ada dua kaedah ini, yakni dhabtu qisman ini ada dua, tapi bukan bermakna dua-dua perlu buat. Kalaulah dia dhabtu sadri dah lancar, dah cantik, dhabtu kitab tidak perlu buat. Tapi kalau dhabtun khafif, yakni kurang, maka barulah dia masuk kepada dhabtun kitab. Apa itu dhabtun kitab? Wa huwa siyanatur rawi li kitabihi mundu sima'ahu ila an yuaddi minhu wa la yadfa'uhu ila man yahtamilu an yubaddalu fihi. Iaitu perawi menjaga hadis dengan menulisnya semenjak mula mendengarnya, sehinggalah apabila mendatangkan hadis tersebut dan tidak menyerahkannya kepada seseorang yang mungkin akan mengubahnya. Jadi beliau mendengar hadis daripada awal, min awal ila muntahahu, kepada hujungnya, dan beliau menulisnya. Tulis. Selepas tulis, beliau perlu kepada yang kita sebut tadi simpan, dan apabila beliau simpan, beliau kena berikan pula, maknanya dah simpan elok-elok supaya kita katakan terjaga tulisannya, kemudian kita beri kepada guru. Ini kaedahnya, beri kepada guru. Guru yang kita dengar hadis daripada beliau, dan guru itu akan semak. Ini kita panggil sebagai tashih, untuk beliau betulkan apa yang salah daripada apa yang beliau dengar. Jadi dia akan cek, dah betul-betul, maknanya dah
dibetulkan oleh gurunya, barulah perawi tadi itu akan simpan hadis yang dah ditulis dengan erat. Maknanya disimpan betul-betul. Dengan makna tidak diberikan kepada orang lain. Kerana berkemungkinan jika diberikan kepada orang lain, orang itu akan mengubahnya. Dan kalau misalnya perawi tersebut nak meriwayatkan hadis, beliau pergi ke suatu tempat, contoh daripada Selangor, dia pergi Negeri Sembilan. Misalnya, dia pergi Negeri Sembilan. Dan perkara yang tidak baik berlaku, iaitu dia tertinggal kitab yang beliau tulis hadis dalam itu, dan beliau meriwayatkan hadis tersebut, dan kitab tu tertinggal dekat Selangor. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang berlaku? Maka hadis yang beliau riwayatkan itu akan jadi dhaif. Jadi dhaif. Senang betul jadi dhaif. Perlu faham. Inilah disiplin dalam ilmu hadis. Jadi sebab itu sebenarnya saya agak tabik dengan orang-orang yang belajar ilmu hadis ini. Yani baik dia belajar daripada sudut matan hadis dan juga belajar daripada sudut mustalahul hadis, syarah hadis dan mustalah hadis, seperti Maulana Husin, seperti Dr. Luqman Hakim Indonesia Al-Azhari, Syekh Nasrul Nasir, kemudian Dr. Rozaimi Ramli, kemudian kita rujuk kepada Dr. Mufti Perlis tu, Dr. Zainul Asri, bukan Zainul Asri. Saya tak ingat. Tapi Asri lah, saya ingat Dr. Asri. Beliau. Walaupun kita ada khilaf, maknanya kita ada perselisihan dengan mereka daripada sudut tertentu, namun kita tidak boleh nafikan kealiman beliau dalam ilmu hadis. Kita tak boleh tolak benda tu. Itu hakikat yang perlu kita faham. Ya, mereka memegang mazhab Salafi, kita mazhab Asy'ariyah. Maknanya kita tak boleh, tak ada. Hadis yang mereka pegang itu, maknanya mereka belajar itu, kita sebut sebagai itu bidang mereka. Dan kita boleh jadikan sebagai sandaran. Tamam? Seperti yang Maulana Husin sebut, boleh kita jadikan Maulana Asri, yakni Maulana Asri bukan yang Mufti Fadlis tu, yakni Maulana Asri, beliau juga adalah orang yang alim dalam hadis, boleh jadikan rujukan juga. Tamam? Selesai. Jadi ada dhabtul sadri, dhabtul kitab. Jadi perlukah hafal semua? Ya, hafal semua. Ini kena hafal semua. Memang kalau soalan tanya ma dhabtul sadri, itulah kita kena jawab. Ma dhabtul kitab, itulah kita kena jawab. Cuma yang saya maklumkan tadi supaya kita dah betul-betul mahir. Bila sebut dhabtul sadri, kita faham. Bila sebut dhabtul kitab, dhabtul kitab ini apabila perawi tersebut hafalannya lemah, maka beliau tulis hadis tersebut. Tamam? Selesai. Kita masuk yang ketiga, yang keempat, as-salamatu minal syudzuz. Iaitu dia selamat. Dia selamat daripada syaz. Apa itu syaz? La yakunu hadithu syadzan. Hadis itu bukan hadis syaz. Iaitu syaz itu adalah huwa mukhalifatul rawi wal maqbul min man huwa arjah minhu hifzan aw adadan. Ya, man ni bukan min man. Iaitu menyalahi perawi yang diterima lebih hebat daripada min. Ya, min. Lebih hebat daripadanya dari segi hafalan dan bilangannya. Ini maksudnya syaz. Iaitu kalau misalnya didatangkan riwayat hadis, ada orang A, ada orang B. Ya, ada orang A dan ada orang B. Maka dia akan dilihat, ada berlaku tak perbezaan. Baik, mereka pun lihat, ada perbezaan. Ya, ada perbezaan. Dan pada ketika itu, dilihat daripada sudut yang lafaz mereka gunakan. Okey, lafaznya berbeza. Tengok daripada segi makna. Maknanya pun lafaz berbeza tapi makna yang sama. Okey, tak apa. Kita lihat pula daripada sudut satu lagi yang kita sebut sebagai thiqah. Arjah tadi itulah. Ya, thiqah. Mana kita tengok daripada sudut hafalan mereka dan bilangannya. Dan kita rujuk juga kepada thiqah. Jadi kalau kita lihat orang A lebih thiqah, ya, orang A lebih thiqah, maka orang yang lebih thiqah itulah yang akan diambil, ya, hadisnya. Tamam? Jadi hadis kalau nak dijadikan sahih li dzatih mesti cukup ya, yang kita sebutkan ini. Kemudian yang terakhir, as-salamatu minal illah. Selamat daripada illah, iaitu bukanlah hadis yang mu'allan, ya, mu'allan. Dan illah itu fil asal fi sababu ghamidun khafi yaqdahu fi sihhatil hadis
atau hasanahu ma'anal zahir ma'al zahiral salamatu minhu. Ya, ini hadis yang sebab tersembunyi yang mencacatkan hadis sahih atau hasan, sedangkan pada zahirnya adalah selamat. Nih. Jadi disebutkan oleh memang saya bila saya mensyarahkan ini memang saya tak akan lari daripada Dr. Luqman dengan Dr. Syekh Mahmud Talhan. Itu nama-nama yang beliau saya akan sentiasa sebutkan kerana itulah kitab yang saya jadikan sandaran, ya. Tamam. Jadi Syekh Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari beliau menyebutkan illah ini adalah yang pada zahirnya kita lihat sanadnya bersambung. Kemudian kita lihat thiqah dah, itqan dah. Kemudian kita boleh tengok dhabit ni cukup dah. Tapi sebenarnya ada kesilapan kat situ, ada kecacatan, tapi kecacatannya tersembunyi. Dan benda ini tak akan boleh dilihat oleh orang yang tak mahir. Dia mesti orang yang mahir. Kalau orang itu benar-benar mahir, maka dia akan dapat lihat, dia akan dapat fokus, dapat meneliti hadis tersebut sama ada illah ataupun tidak. Tamam. Jadi hadis itu akan jadi sahih li dzatihi apabila cukup 5, iaitu ittasala sanadihi, kemudian binaqli adlin, dhabtul tam, as-salamatu minal syuzuz, as-salamatu minal illah. Cukup 5 ini barulah hadis tersebut boleh menjadi hadis sahih li dzatih. Ya, hadis sahih li dzatih. Cukup 5. Tak cukup, dia takkan jadi hadis sahih li dzatih. Dia akan jadi hadis yang lain. Kalau terputus sanad, maknanya ada inqita', itu mungkin akan berlaku dekat tempat lain yang kita akan sebut dekat hadis hasan li ghairi. Tapi kalau khiful dhabti, dhabtul khafif, maknanya hafalannya itu tidak berapa baik dan ada daripada sudut kekurangan yang lain, maka hadisnya boleh jadi sama ada hasan li dzatih ataupun menjadi sahih li ghairi. Tu sangat penting untuk kita faham 5 syarat itu. Ya, walau ia memang betul dia adalah ta'rif, tapi daripada ta'rif keluar syarat. Syarat itu 5 syaratnya. Tamam? Kita masuk contoh hadis sahih li dzatih. Ma rawahu al-Bukhari an Abdullah bin Yusuf qala akhbirna Malik an Abi Zanan anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashaqqa ala ummati aw ala an-nasi li'amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, iaitu kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, akan aku suruh mereka bersuci pada tiap-tiap waktu ketika berwudu. Fal hadithu bihadzal isnadu sahih li dzatih duna ihtiyajuhu ila ma yuqawwiyahu. Iaitu hadis ini sanadnya sahih dan tidak memerlukan ataupun tidak berhajat kepada hadis yang lain untuk menguatkannya. Maknanya bila sebut hadis li dzatih, hadis itu sendiri maknanya kalau kita sebut diri hadis itu, ya teks hadis itu, perawi-perawinya itu memang kuat. Tak perlu bantuan kepada orang lain. Contoh, seumpama orang A dah memang kuat. Buat apa nak dibantu lagi? Orang B ini yang lemah. Jadi orang B ni yang patut dibantu. Orang A ni tak patut dibantu, dah memang dia kuat. Itu maksudnya. Jadi dah memang kuat pada dirinya itu sendiri. Tamam? Tanbih. Tatafawud maratibus sahih li dzati bitafawutil awsafil madhkurah fi ta'rifihi. Peringkat-peringkat hadis sahih li dzati berbeza mengikut ciri-ciri yang dinyatakan dalam ta'rifnya. Yang ini bukan saya tak nak terang, sebab ini bukan tak nak terang ya, tapi pada saya ini memang tak akan masuk periksa. Tak akan masuk periksa sebab ini pada saya dah masuk dalam betul ni. Dah masuk dalam. Tapi sekadar kita kata beradab dengan penulis kitab,
Jadi saya akan baca secara sepintas lalu penerangannya. Baik. Maksudnya di sini adalah hadis sahih li dzatih itu ada peringkatnya. Ada peringkatnya. Dan di sini dinyatakan sanad yang tertinggi itu adalah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ialah daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Inilah rantaian emas. Ini. Bila sebut dia dekat hadis itu ada mereka-mereka ini, sudah pasti ia sahih li dzatih. Namun ini adalah peringkat yang kelima. Sudah kata peringkat tertinggi, tiba-tiba peringkat kelima. Okey, contohnya macam ni. Kamu mumtaz. Orang tanya, kamu mumtaz. Ya, saya mumtaz. Berapa markahnya? Saya mumtaz 100. Masya Allah, tinggi betul. Kamu pula, saya mumtaz. Mumtaz kamu berapa? 86. Masya Allah. Kamu mumtaz berapa? Saya 85. Jadi, orang yang dapat mumtaz tertinggi itu 100. Namun, mumtaz yang terendah berapa? 85. Walaupun mumtaz, tapi tetap ada tinggi, pertengahan, rendah. Tinggi, pertengahan, rendah. Begitu juga dengan hadis yang mengikut pangkat ini. Walaupun daripada Malik, kemudian daripada Nafi', kemudian daripada Ibnu Umar, daripada dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun ia daripada rantaian emas, dia daripada rantaian emas, namun di peringkat yang kelima. Dan ada sebenarnya peringkat yang pertama, apa kedua, apa ketiga, apa keempat, apa kelima, apa dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis. Namun saya tak naklah screenshot bagi kat kalian sebab dibimbangi kalian pening dan sebagainya. Jadi saya tak berniat untuk buat sedemikian. Sekadar saya maklumkan dia ada lagi penerangan. Itu saja. Kemudian yang muka sebelah amal tafawutu bihasbil matan, iaitu adapun perbezaannya daripada sudut tahap hadis, matan, teks hadis, ulama hadis sepakat mengatakan bahawa tahap hadis yang paling sahih ialah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ini yang disebut dengan hadis sahihaini. Ya, hadis sahihaini. Sebab itu yang disebut dengan sahih Bukhari, sahih Muslim. Tak ada kita dengar sahih Tirmizi, sahih Sunan Tirmizi, Sunan Nisa'i, sahih An-Nisa'i, ataupun sahih Ibnu Majah, tak ada. Tapi yang kita dengar sahih Muslim, sahih Bukhari. Jadi kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim, semua yang dalam tersebut adalah kitab hadis-hadis yang sahih. Semuanya hadis-hadis yang sahih. Kerana Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka berdua meletakkan syarat yang ketat untuk memasukkan hadis ke dalam kitab mereka. Sangat-sangat ketat. Dan kalau saya nak bacakan syarat-syarat mereka, antaranya yang saya dah sebutkan tadi, iaitu pertemuan di antara murid dan guru itu mestilah sabit. Tapi itu ada khilaflah dengan Imam Muslim. Dan di antara yang lain pula adalah perawi itu mestilah perawi yang benar-benar thiqah. Kemudian perawi itu mestilah perawi yang muasirah, yakni logik akal, maknanya logik gurunya itu dengan muridnya itu memang betul bertemu. Kalau tak dapat diperincikan sama ada itu benar-benar bertemu ataupun tidak. Contoh misalan, gurunya Muhammad, namanya Syekh Muhammad, anak muridnya nama Syekh Utsaimin. Contoh Syekh Utsaimin. Syekh Muhammad meninggal pada tahun 1999. Dia meninggal 1999. Contoh. Yang si anak murid kata, saya mendengar hadis daripada Syekh Muhammad. Kamu dengar tahun bila? Saya dengar pada tahun tadi saya sebut bila dia meninggal. Allah, saya terlupa pula. 19, saya tukar balik cerita. Contoh Syekh Muhammad meninggal 1999. 1999. Tiba-tiba yang anak murid dengar dengan guru ini pada tahun 2011. Maka dekat situlah ulama hadis akan buat penilaian. 2011 dia dengar daripada Syekh Muhammad. Sedangkan Syekh Muhammad meninggal tahun 1999. Sah-sahlah ni. Terus jadi ditolak. Terus dimardutkan. Kerana tidak benar apa yang
dikhabarkan apa yang beliau nyatakan, kerana bagaimana orang yang dah meninggal tiba-tiba yang dinyatakan itu 2000 berbeza tahunnya. Dia berbeza tahunnya. Tamam? Baik, itu di antara syarat-syarat yang diletakkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka itu menjadi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian hadis yang disebut oleh Imam Muslim secara bersendirian. Jadi baik, tahap hadis yang paling sahih ialah hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang disebut oleh Imam Bukhari secara bersendirian. Kemudian hadis yang disebut oleh Muslim secara bersendirian. Kemudian hadis yang mengikut syarat kedua-duanya. Kemudian hadis yang mengikut syarat Bukhari. Kemudian hadis yang mengikut syarat Muslim. Kemudian hadis yang mengikut syarat selain keduanya. Jadi dia peringkat. Jadi nak tengok hadis itu sahih, maka kita akan tengok daripada sudut yang pertama, kesepakatan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Pertama. Kemudian kita lihat Imam Bukhari punya secara bersendirian. Itu yang kedua. Imam Muslim secara bersendirian. Yang ketiga. Yang keempat daripada sudut mengikut syarat kedua-duanya. Syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat. Syarat Imam Bukhari sahaja. Yang ke-5. Syarat Imam Muslim sahaja. Ke-6. Kemudian yang selebihnya daripada yang mereka nyatakan iaitu daripada sudut yang kita tengok kat sini, hadis yang mengikut syarat selain keduanya daripada Imam Muslim dan Imam Bukhari iaitu Kutubus Sittah, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak karya Imam Hakim dan lain-lain. Tamam? Jadi ada banyak sebenarnya. Sebab itu pada saya ini mungkin takkan masuk periksa. Takkan masuk periksa sebab terlampau dalam. Dia terlampau dalam. Dalam degree logik dia masuk. Logik dia masuk. Baik, tambahan. Kalau contoh kalian baca hadis. Baca hadis. Kemudian di belakang hadis tersebut ada tulis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini maksudnya ma akhrajahu syaikhan. Ma akhrajahu syaikhan. Apa yang dikeluarkan oleh dua orang syekh. Bila sebut muttafaqun alaih bukan dengan makna sepakat semua ulama. Itu bukan maknanya. Makna muttafaqun alaih itu adalah dengan makna kesepakatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kerana bila sepakatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka ulama lain akan senada dengan mereka. Itu maksud muttafaqun alaih. Jadi ma akhrajahul syaikhan. Tamam. Jadi kat situ kita dah dapat membezakan bagaimana keadaan daripada sudut Sahih li dzati dah tinggi, tapi tetap ada tafawut ataupun kita sebutkan maratib-maratibnya lagi, dan bagaimana susunannya perbicaraan tentang hadis tadi ada lebih kurang 5 dan yang ada lebih kurang 7 tadi. 7 ke? Saya harap betul lah sebutan saya. Nanti kalian boleh kira balik, lebih kurang macam tu. Dan berkenaan dengan sebutan muttafaqun alaih. Ya alaih. Tamam? Terus kita kepada hadis hasan li dzati. Hadis hasan li dzati. Baik, saya laju sikit dia sebab dah pukul 10.11. Huwa ma tasala sanadihi binaqli adlin hiful babatihi babatihi anil taham min ghairi syudhus wala illatun ukhra. Iaitu dia tidak menghubungi rantaian bukan ni. Maksudnya sanadnya itu bersambung, ya. Sebelah ini bukan saya tak nak baca terjemahannya agak tunggal langgang sedikit. Jadi saya baca terjemahan daripada kitab yang lain, iaitu sanadnya bersambung, penukilan perawinya adil, namun hafalannya itu rendah. Hafalannya itu kurang. Maknanya bukan tamul babati. Bukan tamul babati. Dia ada kekurangan daripada sudut hafalan. Anil taham. Ya. Min ghairi syuzus. Ya, min ghairi syuzus. Tapi dia tak ada syaz dan dia tak ada illah. Ya. Kekurangannya dekat mana? Babatun tadi. Ya, kekurangannya hanya dekat babatun tadi. Itu sajalah. Tak ada perbezaan pun. Tak ada perbezaan besar pun dengan hadis sahih li dzati. Namun berbeza daripada sudut tamul babati dengan hiful babati. Contoh kalau soalan tanya, mal farqu bainal hadisus sahih wal hadisul hasan. Titik.
Bayin bil tafsil, terangkan dengan jelas. Jadi kita maklumkanlah, kita datangkan mattasala sanadihi binaklin adlin tamul dhabti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudhuth wala illatun qadihah. Kalau hadis hasan lidzati, kita datangkan mattasala sanadihi binakli adlin khaiful dhabtihi anil taham, ya, min ghairi syudhuth wala illatun ukhra. Peringkat stam boleh kita datangkan ta'rif, kita datangkan ta'rif. Tapi yang baiknya, yang seperti saya buat dahulu, baiknya kita detailkan lagi. Ya, detailkan lagi. Apa yang kekurangan, apa yang dimaksudkan dhabtul sadri, hifdz dhabti dan sebagainya. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, dia tidak mampu, apa itu istilahnya? Teruskan saja dengan yang mengikut kemampuan kita. Tamam? Selesai. Contohnya, nampak hadisnya sama ni. Hadis sama. Laul sadaqah, maaf saya tak ada saya terlupa tadi baca sadaqah Rasulullah SAW. Iaitu laula an asyqa ala ummati li amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sama hadisnya ni. Sama tadi. Tapi kenapa boleh berbeza? Kenapa boleh jadi hasan lidzati? Tadi sahih lidzati. Berbeza kerana daripada sudut yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang ini yang meriwayatkannya adalah hadis riwayat At-Tirmizi melalui sanad Muhammad bin Amr bin Alqamah daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda. Seperti mana kita sebutkan tadi. Kemudian fa inna Muhammad bin Amr bin Alqamah lam yattasifu bil dhabti tam wa innama qalla dhabtuhu anil tamam li su'i hifzihi fa huwa fi darajati fi darajatihi saduqun, ya, pembacaannya saduqun indal ulama, yaitu Muhammad bin Amr bin Alqamah tidak mempunyai ciri hafalan sempurna, namun kurang hafalan sempurnanya kerana buruk hafalannya, dan dia adalah pada tahap dipercayai di kalangan ulama. Walaupun hafalannya tidak baik, namun beliau tetap diambil hadisnya kerana beliau adalah orang yang thiqah dan itqan, yakni dipercayai. Ya, dipercayai. Tamam? Baik, itqan ke tidak? Baik, la adri, saya minta maaf, saya tak tahu. Tapi yang penting dia thiqah. Itqan tu saya tak pasti. Tapi yang penting dia orang yang thiqah. Muhammad bin Amru. Ini yang berkenaan dengan khafd dhabtihi ini. Tamam? Baik. Hukum sahih wal hasan. Hukum hadis sahih dan hasan. Al-hadis sahih lidzati wal hasan lidzati yashtarikani fil ihtijaj bi kulli minhuma wal amalu bihima wa inna kana al-hasan duna sahih fil quwwah fayarjahu sahih 'ala al-hasan 'inda ta'arud wa 'adamu imkanul jama' bainahuma. Hadis sahih lidzati dan hadis hasan lidzati, mereka ini sama dari segi fil ihtijaj, boleh menjadi hujah bi kulli minhuma wal amalu bihima, dan wajib kita beramal dengan keduanya. Wa inna kana hasan duna sahih fil quwwah, akan tetapi dari sudut kekuatan hadis sahih lidzati lebih tinggi kedudukannya daripada hasan lidzati. Fayarjahu, hadis sahih didahulukan apabila berlaku pertentangan dengan hadis hasan serta tidak mampu untuk menggabungkan keduanya. Baik, selesai berkenaan dengan lidzati daripada sudut sahih lidzati dan hadis hasan lidzati. Selesai. Jadi perbezaannya tadi dekat dhabtun tadi. Tamam? Kita masuk yang seterusnya, hadis sahih li ghairi. Jadi saya akan laju sedikit yang dekat sini. Itu hadis sahih li ghairi adalah wal hadithul marwi bi sanadi hasan idza ruya min tariqin akhar mithlihi aw aqwa minhu. Iaitu hadis sahih li ghairi adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad hasan apabila diriwayatkan dari jalan lain yang seumpama dengannya atau lebih kuat daripadanya. Wa summiya sahihan li ghairihi lianna as-sihhatu lam ta'ti min dhati sanadil awwal.
Wa inna ma ja'at min indhamami ghairi lahu. Iaitu kerana sahihnya tidak datang dari sanad pertama yang sama, tetapi berasal dari penyertaan hadis yang lain. Jadi formulanya untuk faham yang ini adalah hadis sahih li ghairih ini dihukumkan sama seperti hadis hasan li dzatih. Sama. Terkejut kan? Opening lagi. Tak ada. Saya terangkan. Baik, maksudnya di sini hadis sahih li ghairih itu adalah hadis yang dia adalah hasan li dzatih. Hadisnya hasan li dzatih. Namun ianya dibantu oleh hadis yang lain. Dia dibantu dengan hadis yang lain. Iaitu dalam formulanya, dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis disebutkan hasan li dzatih tambah hasan li dzatih jadilah sahih li ghairi. Hadis hasan li dzatih campur hasan li dzatih jadilah sahih li ghairi. Itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan dengan dia tidak datang daripada sanad pertama. Tidak datang daripada sanad pertama yang sama, namun dia datang daripada sanad yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan hadis sahih li ghairi. Sama ya, mereka tetap juga adil, kemudian daripada sudut tak ada syaz, tak ada tak ada illah. Namun kita sebutkan mereka ini, hadis sahih li ghairi ini dibantu dengan hadis yang seumpamanya atau lebih kuat daripadanya. Contoh hadis dengan hadis yang sama, ini hadis berkenaan siwak, ya, terdahulu yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Amr bin Alqamah, ianya dikuatkan melalui sanad Abi Al-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Perawi sanad ini semuanya adalah adil dan hafalannya sempurna. Jadi maksudnya yang daripada Imam Bukhari sahih li dzatih, daripada hadis apa tadi? Dari Amr bin Alqamah dari Imam Tirmizi hasan li dzatih. Jadi sahih li dzatih, hasan li dzatih dicampur. Sebab tadi disebut aqwa minhu, dicampur, jadilah sahih li ghairi. Masya-Allah ya. Masya-Allah. Baik. Bagaimana nak jadi sahih li ghairi? Dia mesti ada sawa'an kana mutabi'an au syahidan. Mesti ada mutabi' dan syahid, ataupun kita sebut sebagai tabi' dan kejap. Apa istilahnya yang lain yang disebut sebagai Allah Muhammad. Sekejap ya. Tadi dia dah sampai dalam fikiran. Daripada sudut mutaba'ah ataupun daripada sudut syawahid. Mutaba'ah ataupun syawahid. Baik, yang ni mungkin sukar nak faham. Nanti sekejap lagi saya akan screenshot satu gambar dan saya akan tunjukkan bagaimana hadis itu menjadi sahih li ghairi, yakni dengan bantuan hadis yang lain yang seumpamanya atau lebih kuat daripadanya, dibantu dengan adanya yang disebut sebagai mutaba'ah ataupun dengan bantuan daripada syawahid itu nanti. Tamam, selesailah hadis sahih li ghairi. Jadi itu ta'rifnya. Wal haditsul marwi bi sanadi hasan idza ruwiya min tariqin akhar mithluhu aw aqwa minhu. Selesai. Masuk yang terakhir, hadis hasan li ghairi. Hadisul ladzi fi sanadihi dha'if yasiru kal inqita' awil jahalah wal dha'fu li yasiri li ba'di riwatihi thumma ruwiya min tariqin akhar mithlu aw fi muratibatul hasan li dzati. Iaitu hadis yang mana pada sanadnya itu lemah, sedikit lemah, seperti inqita', terputus perawi. Baik, lemah di sini bukan dengan makna perawi itu fasik, dan bukan dengan makna perawi itu berdusta. Tidak. Kerana kalau mereka fasik dan berdusta, hadis ini tak akan jadi hasan li ghairi. Tapi yang dimaksudkan sanadih dhaif ini daripada sudut dia terputus perawi dan jahalah, ini perawi itu tidak dikenali atau lemah sedikit bagi sebahagian perawinya.
kemudian diriwayatkan dari jalan lain seumpamanya atau pada tahap hasan lidzatih. Namun saya sebutkan tadi, dia bukanlah daripada sudut yang perawi itu fasik ataupun perawi itu daripada sudut sebagai seorang pendusta. Kalau dia daripada seorang fasik dan seorang pendusta, maka dia bukan adalah. Dia bukan adalah. Kerana kalau dia adalah, sudah pasti dia melazimi perkara tersebut, mulazimati taqwa wal muru'ah tadi. Ya, tamam. Jadi itulah ya yang kita maklumkan tadi. Kemudian kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Jadi saya maklumkan semula hadis sahih li ghairi, hadis itu dibantu oleh hadis yang lain. Hadis hasan li ghairi juga dibantu oleh hadis yang lain juga. Sebab itu disebut dengan li ghairi, bukan li dzatih. Bila sebut saja li dzatih, hadis itu memang kuat pada dirinya. Bila sebut li ghairi, dia dibantu oleh hadis yang lain untuk menguatkannya. Itu saja secara mudahnya. Tamam? Contoh ini kalian boleh baca sendiri. Ya, boleh baca sendiri. Yang dimaksudkan itu dan sebagainya. Tamam? Baik. Formula untuk hadis sahih li ghairi kita dah maklumkan, sama ada hasan li dzati campur sahih li dzati ataupun hasan li dzati campur hasan li dzati. Untuk hasan li ghairi adalah dhaif campur dhaif jadilah hasan li ghairi. Dhaif campur dhaif jadilah hasan li ghairi. Tamam? Boleh dapat? Terus kita lihat yang bawah sikit, iaitu yang pertama itu dalam saya kata footnote, nota kaki, iaitu asy-syahid. Yang saya sebut tadi syawahid, inilah dia asy-syahid ni. Ya, asy-syahid itu adalah wal hadithul marwi an sahabi akhar lakinnahu yashtariku ma'ahu fil lafzi wal ma'na aw al ma'na faqat. Syahid adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang lain tetapi sama dengannya dari sudut perkataan dan maknanya, atau sama dari sudut maknanya sahaja. Ya, atau daripada maknanya sahaja. Contohlah, ya, contoh gambaran yang slide ni saya tak boleh nak conteng sebab bukan saya yang jaga. Jadi saya bagi gambaran contoh hadis diambil daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah yang ambil daripada Abu Hurairah itu Ibnu Sirin. Yang ambil daripada Ibnu Sirin itu perawi A. Ya, faham betul-betul. Maknanya perawi A ambil daripada Ibnu Sirin ambil daripada Abu Hurairah. Yang dimaksudkan dengan syawahid adalah sahabat Nabi yang ambil daripada Abu Hurairah. Itu maksudnya. Maknanya Ibnu Sirin dan ada sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain, contohnya Ibnu Abbas ke, siapa-siapa ke, Anas bin Malik ke, ambil daripada Abu Hurairah. Maka itu yang dipanggil sebagai syahid. Kalau disebut sebagai mutaba'ah ataupun mutabi'an itu adalah yang ambil daripada Ibnu Sirin itu adalah perawi A. Maka perawi B yang ambil juga daripada Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin ambil juga daripada Abu Hurairah, itu yang nama mutabi'an. Mutabi'an tu. Ya, saya harap boleh difahamilah, ya. Yang itulah yang dimaksudkan dengan syahid, dan tambahan yang saya datangkan itu adalah mutabi'an. Tamam? Jadi saya lihat tadi ada soalan, saya lihat dahulu soalannya. Macam mana tengok soalan ni? Nak kita tanda, silakan. 42 minit tadi. Betul, kitab ni lagi rendah daripada Sadri Ustaz. Ya, betul. Ya, dia lebih rendah. Kerana kalau daripada sudut dia bukan orang yang bukan tamul babti, penghafalannya itu tidak berapa baik, maka dia perlu kepada menulis kitab. Menulis hadis tadi. Perlu menulis hadis, dan setelah menulis hadis diberikan kepada guru pula, guru betulkan, barulah disimpan dan tidak diberikan kepada orang lain kerana dibimbangi berlaku perkara-perkara yang tidak baik seperti ayyubaddalu minhu, yakni dirosakkan bahasanya ataupun dirosakkan
ditukar-tukarnya perkataan dan sebagainya. Itu maksudnya. Tamam? Jadi saya rasa cukup takat tu untuk malam ni. Ada apa-apa soalan, silakan. Jika faham, nyatakan yang anda faham. Ya, memang agak inilah ya, memang perlu kita faham betul-betul berkenaan dengan perkara ni. Baik, faham ke? Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Baik, saya tak pasti. Terang pasal mutabi'an balik. Oh, okey. Dia jadi agak sukar sebab saya tak dapat nak bagi gambar rajah. Sebab dah akhir ni. Tapi tak apalah, saya ulang balik. Nanti saya akan snap satu gambar, nanti saya bagi semula dekat kalian lah. Nanti kalian tengok balik. Baik, yang dimaksudkan dengan mutabi'an itu, maaf ya kalau saya salah baris, saya pun tak pasti mutabi'an lah. Itulah mutabi'an dengan syahidan ya atas wazan ni. Baik, mutabi'an itu adalah contoh, saya sebutkan sekali lagi, perawi A ambil daripada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada perawi B yang datang ambil juga daripada Ibnu Sirin. Itu maksudnya ada dua orang perawi lah ni. Maknanya perawi A ambil Ibnu Sirin, perawi B pun ambil daripada Ibnu Sirin. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai mutabi'an. Ini mutabi'an. Selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ada tersilap. Terima kasih ingatkan. Terima kasih. Saya tersilap. Yang dimaksudkan syawahid itu, sahabat Nabi yang lain itu adalah bukan dengan makna Ibnu Sirin ambil daripada Ibnu Abbas. Bukan dengan makna Abu Hurairah ambil daripada Ibnu Abbas. Bukan. Maksudnya adalah orang lain ambil daripada sahabat Nabi yang lain, yang mana hadis tersebut lebih kurang macam Abu Hurairah tadi. Lebih kurang macam tu. Itu maksudnya syawahid. Ya, sebab kalaulah, saya terbalik ni. Betul. Kalau contoh seseorang perawi lain ambil daripada Abu Hurairah, dia ambil daripada Abu Hurairah, itu juga disebut sebagai mutabi'an, tapi mutabi'an dari sudut yang lain. Ya, ada yang lain. Ada yang lain. Tapi kalau daripada sudut syahid, dia ambil daripada sahabat Nabi yang lain. Dia sahabat Nabi yang lain. Tamam? Jadi saya rasa boleh faham ke tu? Boleh faham ke yang bertanya tadi? Alhamdulillah, boleh difahami. Okey, jadi 10.31. Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan sekali lagi? Berkemungkinan ada kekeliruan, samar-samar dan sebagainya, silakan. Baik, saya kira tak ada. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya rasa cukup takat tu dan mudah-mudahan kalian dapat kefahaman dan Allah berikan taufik. Ya, Allah berikan hidayah dan taufik insya-Allah. Dan tak terlambat untuk saya katakan selamat maju jaya. Mudah-mudahan keputusan sijil pelajaran Malaysia yang akan keluar pada Khamis ini 16 hari bulan 6 2022 adalah suatu yang menjadi suatu perkara yang memberikan kebaikan kepada kalian semua, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kalian. Dan ingatlah pesanan saya, benarlah penantian itu adalah suatu perkara yang mengazabkan. Penantian adalah suatu perkara yang mengazabkan. Ya, kita tunggu Reza SPM bila nak keluar dan sebagainya, dan akhirnya Allah
dah takdirkan yaitu akan keluar pada hari Khamis, dan kita sedang menunggu, penuh dengan ketakutan. Macam tu juga saya dahulu, ketakutan. Ni stam ni pun wallahu alam tak tahu bila nak keluar. Tapi apa-apa pun, teruskan dengan solat sunat duha, teruskan dengan amal kebaikan, bertawasul dengan para guru kalian, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah berikan ketenangan. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa iyyakum ahsanal jaza.